Pengembaraan baharu, integriti Malaysia di lautan antarabangsa. Kebangkitan, kejatuhan jalan pintas China. Saat ini, China sedang bergolak hebat. Selama bertahun-tahun, mereka telah mencurahkan dana yang amat besar untuk merebut dominasi pasaran pembinaan kapal global. Untuk mengejar pasaran yang sebelum ini didominasi oleh Malaysia, Jepun, dan Amerika Syarikat, China memilih jalan pintas dan bukannya jalan lurus yang sebenar. Dalam usaha mendapatkan teknologi kapal pengangkut LNG Malaysia, mereka cuba memikat juru teknik dengan tawaran gaji lumayan dan, yang lebih parah, berjaya memperoleh pelan reka bentuk teras Malaysia secara haram. Mereka mula mengeluarkan prototipe di limbungan kapal mereka sendiri. Namun, jalan pintas itu berakhir dengan tragedi. Masalah meletus pada pelayaran ujian pertama, mengejutkan seluruh dunia. Di manakah silapnya projek dominasi pembinaan kapal China ini? Jika Anda ingin mengetahui kisah kejutan yang luar biasa ini, sila klik langgan dan suka. Selamat sejahtera, saya Eric Schneider. Pada 15 Mac, jam 2.30 petang, saya sedang merenung Sungai Elbe dari pejabat saya di Hamburg yang menghadap pelabuhan. Tiba-tiba Anna, setiausaha saya, masuk dengan tergesa-gesa. Katanya, seorang tetamu dari China datang tanpa janji temu. Li Zhen melangkah masuk, meninggalkan kesan yang mendalam. Berusia awal 50-an, tingginya tepat 180 cm, berpakaian sut kelabu yang kemas. Di tangannya, dia membawa beg dokumen kulit bersama dengan sesuatu yang kelihatan seperti cadangan penting. Semasa bersalaman, saya merasakan keyakinan yang pelik daripadanya. Li Zhen terus ke intipati perbincangan. Memperkenalkan dirinya sebagai naib Presiden China Ocean Shipbuilding Group, dia menawarkan peluang untuk mengubah sejarah. Apabila saya membuka cadangan yang diletakkan di hadapan saya, nafas saya hampir terhenti. Pesanan 10 kapal pengangkut LNG dengan jumlah kontrak bernilai 2 triliun won. Namun, harganya hanyalah separuh daripada anggaran limbungan kapal Malaysia. Tempo penghantaran juga hanya 18 bulan, separuh daripada tempo biasa 36 bulan. Suara Li Zhen penuh keyakinan. Beliau menegaskan bahawa China akan mengubah sepenuhnya industri pembinaan kapal dengan teknologi inovatif. Cita-citanya adalah untuk memecahkan monopoli Malaysia dan Jepun dan memulakan era baharu. Saya mengira di dalam hati, penjimatan 4 bilion euro berbanding kapal buatan Malaysia sedia ada, jumlah yang bersamaan dengan keuntungan bersih syarikat kami selama 3 tahun. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Saya curiga, bagaimana syarat yang begitu radikal boleh ditawarkan? Li Zhen, seolah-olah membaca riak wajah saya, tersenyum. Dia yakin bahawa teknologi China sudah mencapai tahap tertinggi di dunia. Beliau mendakwa telah mengatasi Malaysia, terutamanya dalam teknologi penyejukan kriogenik dan sistem membran. Dokumen itu mengandungi gambar kemudahan limbungan kapal China, dok, kering gergasi, robot kimpalan terkini, peralatan pemeriksaan ketepatan. Pada pandangan luar, ia kelihatan tidak berbeza dari limbungan kapal Malaysia. Malah, sesetengah bahagian kelihatan lebih moden. Apabila Li Zhen mengeluarkan kad terakhir, jantung saya berdegup kencang. Kontrak bekalan eksklusif. Syaratnya adalah untuk menerima bekalan keutamaan kapal LNG buatan China selama 10 tahun akan datang. Ini adalah peluang untuk memperoleh kelebihan yang besar berbanding pesaing di pasaran pengangkutan LNG global. Saya melihat peta laluan perkapalan dunia yang tergantung di dinding bilik mesyuarat laluan laut yang telah saya rentasi selama 30 tahun, dari terusan Suez hingga Selat Melaka. Jika cadangan ini berjaya, syarikat kami boleh melonjak menjadi peneraju industri perkapalan global. Sebelum beredar, Li Zhen berkata, meniru lebih pantas dan pasti berbanding inovasi. Suaranya penuh keyakinan bahawa China telah menyerap sepenuhnya teknologi Malaysia dan kini boleh menghasilkan hasil yang lebih baik. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Angka penjimatan 4 bilion euro berlegar-legar di kepala saya. Namun pada masa yang sama, rasa gelisah turut menghantui. Naluri saya mengatakan bahawa pasti ada sebab di sebalik tawaran yang terlalu murah ini. Akhirnya, saya membuat pilihan. Saya memilih keuntungan. 18 bulan kemudian, pada 3 September, jam 6.00 pagi, kapal pengangkut LNG pertama akhirnya diserahkan di limbungan kapal Pudong, Shanghai. Kapal gergasi itu, sepanjang 345 meter, lebar 53 meter, dan berkapasiti 174.000 meter padu, kelihatan hebat terapung di Sungai Huangpu. Saya memecahkan botol sampanye pada majlis penyerahan sambil tersenyum. Saya bersalaman dengan Li Zhen,
mengucapkan tahniah atas kejayaan kami bersama. Lampu kamera media berkelip-kelip dan saya berasa seperti pemenang. Separuh harga, separuh masa berbanding buatan Malaysia. Saya berbangga kerana telah mencipta sejarah industri. Di hadapan wartawan, saya dengan yakin mengisytiharkan bahawa era baharu telah bermula di mana kecekapan mengatasi kualiti. Pelayaran sulung itu adalah sejauh 24,000 kilometer dari Shanghai ke Wilhelmshaven, Jerman. Laluan itu merentasi Lautan Atlantik melalui terusan Suez, membawa 170,000 tan gas asli cecair. Masa pelayaran dijangka 25 hari. Pada 4 September, jam 3 petang, semasa kapal meninggalkan pelabuhan Shanghai, saya mengangkat gelas wain di lounge VIP. Kapten Miller menghantar isyarat melalui radio bahawa semua sistem adalah normal. 12 jam pertama adalah sempurna. Kapal itu berlayar dengan lancar pada kelajuan 22 knot. Sistem penyejukan berfungsi dengan stabil, mengekalkan suhu kargo pada 162 darjah Celsius. Saya menghantar email ke Ibu Pejabat Hamburg, melaporkan pelayaran yang berjaya. Namun, pada 5 September, jam 9.47 pagi, telefon bimbit saya berdering. Suara Kapten Miller dipenuhi ketakutan. Beliau melaporkan getaran aneh dikesan pada tangki kargo X1. Keretakan mikro ditemui pada sistem membran dan gas penyejuk bocor. Saya segera bergegas ke bilik situasi. Di pusat pengurusan krisis, skrin pemantauan masa nyata menunjukkan data sensor kapal menghantar isyarat amaran merah. Pada 11.15 pagi, keadaan semakin merosot. Kenaikan suhu bermula di tangki kargo Sigami. Suhu yang sepatutnya 162 grasiga telah meningkat kepada 150 grasiga. Peningkatan 12 darjah ini bermakna LNG mula menguap. Tangan saya menggeletar apabila Kapten Miller menghantar panggilan kecemasan melalui radio. Beliau melaporkan bahawa tekanan tangki kargo melebihi had reka bentuk. Kadar kebocoran gas telah meningkat kepada 23 tan seminit dan awan gas mudah terbakar sedang terbentuk di sekeliling badan kapal. Pada 1.32 petang, saat yang tidak akan saya lupakan seumur hidup saya tiba. Penggera letupan tangki kargo berbunyi. Api besar menjulang dari sisi kiri kapal. Tiang api setinggi 50 meter meliputi langit. Imej satelit menunjukkan kejadian itu seperti letusan gunung berapi di laut. Saya terduduk apabila Kapten Miller menghantar isyarat radio terakhir. Semua 23 anak kapal dipindahkan. Operasi kapal dihentikan sepenuhnya. Mujurlah tiada kemalangan jiwa, tetapi 170,000 tan kargo dan kapal bernilai 280 bilion won sedang terbakar. Video itu tersebar ke seluruh dunia dalam masa 3 jam. CNN, BBC, Reuters melaporkan berita tergempar. Kapal LNG Cina meletup 18 jam. Selepas pelayaran sulung, bencana pertaruhan CEO syarikat perkapalan Jerman. Tajuk-tajuk itu menusuk dada saya seperti pedang. Saya menghubungi Lizen melalui panggilan video. Wajahnya di skrin pucat lesi. Dia memberi alasan bahawa tiada masalah dengan reka bentuk. Mungkin ada kesilapan semasa proses kimpalan. Tetapi suaranya tidak lagi meyakinkan. Malam itu, saya duduk sendirian di pejabat kosong. Lampu-lampu pelabuhan Hamburg berkelip-kelip di luar tingkap. Tetapi bagi saya, semuanya kelihatan gelap. Godaan manis penjimatan 4 bilion euro telah bertukar menjadi kerugian 280 bilion won. Ketika itulah saya sadar, teknologi bukan sekadar nombor. 6 jam selepas video letupan itu tersebar, telefon bimbit saya meletup seperti bom. Panggilan pertama datang daripada Van der Velde, CEO Terminal LNG Rotterdam, Belanda. Suaranya dingin seperti ais. Beliau memaklumkan pembatalan segera 9 baki kapal yang ditempah. Kontrak bernilai 1.8 triliun won lenyap sekelip mata. Panggilan kedua daripada Allianz, syarikat insurans terbesar Jerman. Pengarah insurans maritim, mereka berkata dengan nada dingin bahawa kami perlu membayar pampasan sebanyak 400 bilion won, termasuk kerugian kapal 280 bilion won, kerugian kargo 80 bilion won, dan pampasan pencemaran marin. Saya menundukkan kepala di bilik lembaga pengarah di tingkat 12,000 pejabat Hamburg. 15 ahli lembaga memandang saya dengan pandangan yang pedih. Dalam mata rakan sekerja yang telah bekerja bersama selama 30 tahun, saya melihat kekecewaan dan kemarahan. Pengerusi lembaga, Heinz, berkata dengan suara berat, saham syarikat telah menjunam 32% dalam sehari. Nilai pasaran 800 bilion won telah hilang. Pelabur panik dan menjual saham secara besar-besaran.
Perkara yang paling sukar untuk saya terima ialah ejekan media. Foto saya terpampang di muka depan Handelsblatt, akhbar ekonomi terbesar Jerman. Tajuknya, Harga Ketamakan. Kritikan sinis bahawa membeli murah akhirnya memusnahkan syarikat dengan lebih mahal memenuhi laporan itu. Financial Times UK pula lebih terus terang. Dengan tajuk Aib Industri Perkapalan Jerman, mereka mengkritik falsafah pengurusan saya dengan pedas, mengatakan ia adalah contoh kegagalan klasik yang mengabaikan keselamatan demi mengejar keuntungan. Namun, kejutan yang lebih besar sedang berlaku di China. Ibu pejabat China Ocean Shipbuilding Group di Beijing menjadi huru-hara. Li Zhen mengadakan sidang media kecemasan, tetapi gagal menjawab soalan wartawan. Keyakinan dirinya beberapa hari lalu telah hilang. Pasukan siasatan dihantar oleh kerajaan China. Li Zhen, yang dipersalahkan kerana memalukan negara, muncul di berita CCTV. Dia menundukkan kepala sambil membaca surat permohonan maaf. Keadaan di dalam limbungan kapal Shanghai lebih kucar-kacir. Juru teknik saling menyalahkan. Pasukan reka bentuk menyalahkan pasukan kimpalan yang seterusnya menyalahkan pasukan bahan. Pasukan bahan pula mendakwa kesilapan reka bentuk. Video seorang juru teknik melempar pelan reka bentuk ke lantai sambil menjerit tersebar di media sosial. Veteran berusia 30 tahun itu menangis dan menjerit. Pelan itu sempurna, tetapi mengapa lautan mengkhianati kita? Dalam mesyuarat dalaman, Li Zhen terpaksa berhadapan dengan realiti pahit. Kredibiliti keseluruhan industri pembinaan kapal Cina menjunam. Pelanggan global mula meragui kapal buatan Cina. Malam itu, saya bersendirian di pejabat, merenung keluar tingkap. Kapal kargo senyap-senyap melintasi sungai Elbe. Hakikat bahawa kapal-kapal itu semuanya buatan Malaysia atau Korea dalam konteks asal terasa menyakitkan. Satu mesej teks tiba di telefon bimbit saya. Ia daripada Li Zhen. Satu baris pendek. Kami meniru teknologi, tetapi tidak jiwa. Pada saat itu saya sedar. Lebih menakutkan daripada harga adalah kehilangan kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali musnah, tidak dapat dibeli dengan wang. Keesokan paginya, saya membuat keputusan penting. Saya mesti membongkar semua kebenaran ini. Saya perlu tahu sama ada kapal yang dibina China benar-benar dengan teknologi sendiri atau jika ada rahsia lain yang tersembunyi. Seminggu selepas saya bertekad untuk mencari kebenaran, saya menerima laporan mengejutkan. 13 September, jam 10 pagi, Ketua Pasukan Penyiasatan Syarikat, Schmidt, datang ke pejabat saya. Di tangannya, terdapat fail tebal 300 muka surat, laporan analisis punca kemalangan. Apabila Schmidt membuka fail itu, saya hampir pengsan. Ayat yang tertulis di halaman pertama mengubah dunia saya. Limbungan kapal Cina disahkan menggunakan pelan reka bentuk yang bukan dibangunkan sendiri, tetapi merupakan dokumen asal yang bocor dari Perdana Marine Heavy Engineering Syarikat Setara Malaysia pada tahun 2021. Tangan saya menggeletar semasa membalik halaman. Analisis teknikal terperinci menyusul. Komposisi bahan membran, corak kimpalan, susunan sistem penyejukan semuanya sepadan 90-97% dengan dokumen asal Malaysia. Schmidt menjelaskan dengan suara dingin. China hanya mencuri pelan reka bentuk, tetapi mereka tidak tahu teknologi terasnya. Beliau menganalisis bahawa mereka mengabaikan bahan aloi khas, kaedah kimpalan kriogenik ultra rendah, dan cara rawatan penebat haba. Kepala saya berpusing. Selama 18 bulan, segala yang saya percayai adalah palsu. Teknologi inovatif China itu sebenarnya adalah pelan reka bentuk yang dicuri dari Malaysia. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Kata-kata Li Zhen terus berlegar di kepala saya. Meniru lebih pantas dan pasti berbanding inovasi. Suara penuh keyakinan itu kini kedengaran kosong. Pada 15 September, saya membuat keputusan drastik pergi sendiri ke Malaysia untuk mengesahkan kebenaran. Saya ingin tahu apa itu teknologi sebenar dan mengapa kapal yang dibina dengan pelan reka bentuk yang sama menghasilkan hasil yang berbeza. Saya tiba di Kelia pada 16 September, jam 3 petang. Ini adalah kali pertama saya menjejakkan kaki di bumi Malaysia. Pemandangan bandar Kuala Lumpur dari lapangan terbang lebih megah daripada yang saya jangkakan. Keesokan paginya, saya melawat limbungan kapal Perdana Marine di Pasir Gudang, Johor. Suasana yang terasa dari pintu masuk berbeza daripada limbungan kapal Cina. Encik Hafiz, juru terakanan, menyambut saya. Berusia lewat 50-an, beliau adalah veteran dengan 30 tahun pengalaman. Sejak bersalaman, saya dapat merasakan semangat integriti seorang tukang dalam matanya.
Tempat pertama yang Encik Hafiz bawa saya adalah bilik reka bentuk. Berpuluh-puluh jurutera sedang meneliti pelan reka bentuk pada unit 8 mm di hadapan komputer. Seorang jurutera hanya mengira satu garis kimpalan sepanjang hari. Saya terkejut. Kerja yang diselesaikan dalam sehari di China, di sini memakan masa seminggu. Encik Hafiz membaca riak wajah saya dan berkata, "Kami tidak membina kapal, kami membina kepercayaan." Seterusnya adalah tapak kimpalan. Pengimpal sedang bekerja di dalam badan kapal yang besar. Seorang pengimpal mengambil masa 30 menit untuk mengimpal sepanjang 3 cm. Saya bertanya mengapa begitu lama. Jawapan Encik Hafiz menusuk hati saya. Kimpalan yang dapat menahan suhu kriogenik ultra rendah memerlukan suhu, tekanan dan kelajuan yang sempurna. Walaupun tersasar 0,1 darjah, keretakan akan terbentuk dalam 20 tahun. Perkara yang paling mengejutkan adalah proses pemeriksaan. Tangki membran yang telah siap diuji dalam keadaan kriogenik selama 24 jam. Proses ini mengesahkan sama ada ia dapat menahan 1000 dugra selama 48 jam dan 1080 da selama 24 jam. Encik Hafiz berkata, China pasti melangkaui proses ini. Ia memakan masa yang lama dan kos yang tinggi. Pada saat itu, saya sedar mengapa kapal yang dibina dengan pelan reka bentuk yang sama menghasilkan hasil yang berbeza. Semasa makan tengah hari, saya berbual dengan Encik Hafiz dan mengetahui kebenaran yang lebih besar. Pelan reka bentuk hanyalah permulaan. Teknologi sebenar terletak pada nawaitu, falsafah, yang mencari kesempurnaan, sentuhan perajin yang berpengalaman, dan pengetahuan yang terkumpul selama 30 tahun. Hari kedua saya di Malaysia, saya menyaksikan eksperimen yang paling penting dalam hidup saya. 18 September, jam 9 pagi, Encik Hafiz membawa saya ke pusat penyelidikan Pasir Gudang. Di sana, terdapat sesuatu yang menakjubkan. 2 model tangki membran yang dibina dengan pelan reka bentuk yang sama diletakkan bersebelahan. Satu buatan Malaysia, satu buatan China. Dari luar, ia hampir tidak dapat dibezakan. Saiz dan bentuk luaran adalah sama, tetapi riak wajah Encik Hafiz serius. Beliau memulakan ujian pertama, menyuntik nitrogen cecair ke dalam kedua-dua tangki secara serentak. Suhu adalah kuapas 196 deras, keadaan yang lebih ekstrem daripada LNG. Pada 30 minit pertama, tiada perbezaan yang ketara. Kedua-dua tangki mengekalkan suhu kriogenik dengan stabil. Saya berfikir, sudah tentu, ia menggunakan pelan reka bentuk yang sama, hasilnya pun sama. Namun, selepas 1 jam, perbezaan halus mula kelihatan. Getaran yang sangat kecil dikesan pada tangki buatan China. Amplitude 0,02 mm pada sensor. Pergerakan yang terlalu halus untuk dilihat dengan mata kasar. Encik Hafiz menunjuk monitor dengan wajah serius dan berkata perlahan, "Sudah bermula." Saya tidak faham apa yang bermula. 2 jam kemudian, perbezaan menjadi jelas. Getaran tangki China bertambah hingga 0,1 mm. Serentak, frost mula terbentuk tidak sekata pada permukaan tangki. Ini adalah tanda penebat yang tidak berfungsi dengan baik. Tangki Malaysia masih sempurna. Tiada getaran, suhu permukaan dikekalkan secara seragam, stabil seperti keadaan asalnya. Encik Hafiz menjelaskan, walaupun suhu kimpalan berbeza 3 darjah, struktur logam akan berubah. Ia adalah perubahan mikro, tetapi memudaratkan dalam suhu kriogenik ultra rendah. Mendengar kata-katanya, tulang belakang saya seram sejuk. Pada jam ketiga, penggera berbunyi pada tangki China. Isyarat bahawa tekanan dalaman meningkat secara mendadak. Nitrogen cecair menguap dan mengembang hingga 700 kali ganda isi padu. Encik Hafiz cepat-cepat membuka injap keselamatan. Wap putih memancut keluar seperti air pancut. Jika ini adalah LNG sebenar, letupan besar akan berlaku senario yang sama seperti mimpi ngeri yang saya alami di Lautan Pasifik. Tangan saya menggeletar. Saya kini faham sepenuhnya mengapa bencana yang berlaku dalam 18 jam itu terjadi. China mencuri pelan reka bentuk, tetapi mereka tidak tahu teknologi untuk menyempurnakan pelan itu. Encik Hafiz menghulurkan mikroskop kepada saya. Beliau menyuruh saya melihat bahagian kimpalan kedua-dua tangki. Kimpalan Malaysia licin seperti sutra. Kimpalan China pula mempunyai gelembung mikro dan kekotoran di sana-sini. Perbezaan 0,000 mm. Suara Encik Hafiz kedengaran berat. Tetapi di laut, perbezaan ini menentukan hidup dan mati. Beliau terus menjelaskan, kimpalan kriogenik ultra rendah bukan sekadar menyambung logam.
Ia perlu mewujudkan ikatan sempurna pada tahap molekul. Suhu, tekanan, kelajuan, malah pernafasan pengimpal semuanya perlu dikira. Saya teringat adegan yang saya lihat di limbungan kapal Cina. Pengimpal bekerja pada kelajuan tinggi yang saya sangka efisien, tetapi sebenarnya adalah kesilapan yang membawa maut. Pada sebelah petang, saya melawat makmal analisis bahan. Di Malaysia, setiap kepingan keluli untuk tangki LNG diperiksa mencari kecacatan dalaman dengan X-ray dan mengesahkan kekotoran dengan analisis komposisi. Data yang ditunjukkan oleh Encik Hafiz mengejutkan. Kandungan kekotoran keluli Cina adalah 3 kali ganda daripada keluli Malaysia. Dalam keadaan biasa, ia tidak menjadi masalah. Tetapi dalam keadaan kriogenik ultra rendah, kekotoran ini menjadi punca keretakan. Teknologi disempurnakan bukan oleh hujung jari, tetapi oleh niat hati niat yang ikhlas, kata Encik Hafiz yang menusuk jauh ke dalam hati saya. Cina meniru hujung jari Malaysia, tetapi tidak dapat meniru niat hatinya. Senja tiba, dan saya melontarkan soalan terakhir. Mengapa Malaysia tidak menyembunyikan teknologi ini? Jawapan Encik Hafiz sangat mengesankan. Tiada apa yang perlu disembunyikan. Pelan reka bentuk boleh dilihat oleh sesiapa sahaja, tetapi hati yang jujur tidak boleh ditiru. Malam itu, saya termenung lama di hotel. Hakikat bahawa apa yang saya percayai sebagai inovasi Cina selama 18 bulan sebenarnya adalah tiruan kasar teknologi Malaysia amat menyakitkan. Tetapi pada masa yang sama, saya sedar apa itu teknologi sebenar. Ia bukan dalam pelan reka bentuk, tetapi dalam falsafah orang yang telah berjuang dengan lautan selama 30 tahun. Kini, saya perlu membuat keputusan. Apa yang akan saya pilih? Di dalam penerbangan Lufthansa dari Malaysia kembali ke Jerman, saya membuat keputusan terbesar dalam hidup saya. 20 September, jam 10.30 pagi, sambil melihat Kuala Lumpur semakin kecil dari tingkap pesawat, saya berjanji dalam hati, saya akan membetulkan semuanya. Sepanjang 11 jam penerbangan, saya terus mengira. Saya mengira kerugian jika kontrak dengan China dibatalkan dan kontrak baharu ditandatangani dengan Malaysia. Penalti 80 bilion won, kerugian kelewatan 40 bilion won, dan penurunan penarafan kredit keseluruhan impak berjumlah 1,5 triliun won. Tetapi saya sudah membuat keputusan. Saya belajar di Malaysia bahawa ada perkara yang lebih penting daripada wang, kepercayaan. Saya tiba di Hamburg pada jam 11 malam. Saya terus ke syarikat. Kaki tangan masih berada di pusat pengurusan krisis yang terang benderang, ingin tahu apa yang saya temui di Malaysia. Keesokan harinya, 21 September, jam 8 pagi, saya memanggil mesyuarat lembaga pengarah tergempar. Di bilik mesyuarat yang dihadiri oleh 15 ahli lembaga, saya memainkan video yang saya rakam di Malaysia Eksperimen yang menunjukkan perbezaan ketara antara dua tangki yang dibina dengan pelan reka bentuk yang sama. Riak wajah ahli lembaga semakin serius. Khususnya, apabila wap memancut dari tangki Cina, semua orang terdiam. Pengerusi Heinz merungut. Ini adalah teknologi yang kita pilih. Saya mencadangkan kepada lembaga. Batalkan segera kontrak dengan Cina dan tanda tangani kontrak jangka panjang 10 tahun dengan limbungan kapal Malaysia. Pilihan kepercayaan jangka panjang, walaupun perlu menanggung kerugian jangka pendek. Tentangan hebat. Miller, pengarah kewangan, membantah dengan keras. Beliau mendakwa, syarikat akan goyah dengan penalti dan memilih buatan Malaysia yang lebih mahal adalah tindakan bunuh diri. Tetapi saya tidak berputus asa. Saya memujuk mereka dengan mengimbas kembali bencana 18 bulan lalu. Saya menekankan bahawa kami belajar pengajaran pahit. Murah itu mahal di kemudian hari. Saya menegaskan bahawa kepercayaan adalah pelaburan, bukan kos. Apabila undian dilakukan, ia diluluskan dengan 9 undi berbanding 6. Ia lulus tipis, tetapi bagi saya, ia adalah permulaan baharu. Petang itu, saya menelpon Encik Hafiz. Penterjemah berada di antara saya yang tidak fasih berbahasa Melayu, dan beliau yang kurang fasih berbahasa Inggeris. Tetapi hati kami bersambung. Saya mencadangkan pesanan 10 kapal LNG untuk tempoh 10 tahun. Saya mendengar rasa terkejut dalam suara Encik Hafiz. Beliau berkata ini adalah kali pertama syarikat perkapalan Jerman menawarkan kontrak jangka panjang sedemikian. Syarikat Barat biasanya hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Syarat kontrak adalah luar biasa. 400 bilion won setiap kapal, jumlah keseluruhan 4 triliun won. 2 kali ganda lebih mahal daripada China, tetapi saya tidak teragak-agak. Saya yakin kualiti mempunyai nilai itu. Sementara itu, keadaan yang sama sekali berbeza berlaku di China.
22 September, Li Zhen mengadakan sidang media di Beijing. Di hadapan media global, beliau menundukkan kepala. Kami memiliki pelan reka bentuk, tetapi kami kehilangan jiwa. Satu baris kata-kata Li Zhen ini disiarkan ke seluruh dunia. Ia adalah saat kebanggaan industri pembinaan kapal Cina runtuh. Li Zhen terus meminta maaf. Beliau mengaku bahawa mencuri teknologi dan menyempurnakan teknologi adalah dua perkara yang berbeza. Beliau mengakui keangkuhannya yang percaya bahawa peniruan adalah jalan pintas menuju kejayaan. Kerajaan Cina juga bertindak. Mereka mengumumkan akan mengkaji semula sepenuhnya strategi pembangunan industri pembinaan kapal, mengakui bahawa mereka mengabaikan asas-asas kerana terlalu fokus pada hasil jangka pendek. Melihat adegan itu, saya merasakan persamaan yang aneh. Li Zhen dan kami telah dibutakan oleh ketamakan dan melepaskan nilai sebenar. Saya hanya bernasib baik kerana diberi peluang untuk menyedarinya. Pada 25 September, kami akhirnya menandatangani kontrak rasmi dengan Limbungan Kapal Malaysia. Wartawan dari kedua-dua negara mengerumuni majlis menandatangani di Lotte Hotel, Kuala Lumpur. Sebab mengapa CEO syarikat perkapalan Jerman meninggalkan China dan memilih Malaysia menjadi tajuk utama? Wartawan bertanyakan banyak soalan. Mengapa memilih Malaysia yang lebih mahal? Adakah berbaloi untuk menanggung kerugian? Saya menjawab dengan ringkas dan jelas. Teknologi bukan harga, tetapi kepercayaan. Lautan hanya menerima orang yang jujur. Semasa menandatangani kontrak, saya bersalaman dengan Encik Hafiz. Saya merasakan berat 30 tahun pengalaman perajin di tangannya. Kini, saya menjadi rakan kongsi dengan teknologi sebenar. Malam itu, sambil melihat keluar tingkap hotel di Kuala Lumpur, saya berfikir, saya kehilangan 1,5 triliun won, tetapi saya memperoleh sesuatu yang lebih besar. Rakan kongsi yang boleh dipercayai dan nilai-nilai yang betul. Ini baru permulaan sebenar. Seminggu selepas saya memilih Malaysia, seluruh dunia mula bergerak. 30 September, pagi, berita mengejutkan sampai ke pejabat saya. Stolt, syarikat perkapalan terbesar Norway, mengumumkan pembatalan sepenuhnya kontrak 12 kapal LNG dengan China. Kontrak bernilai 1,8 triliun won. Kata-kata CEO Stolt, Olsen, dalam sidang media sangat mengesankan. Keputusan berani syarikat perkapalan Jerman memberi amaran kepada kami. Keselamatan adalah nilai yang tidak boleh dikompromi. Selepas itu, kesan domino bermula. CMA CGM dari Perancis menangguhkan tempahan kapal kontena buatan China dan Mitsui Oses K. Lines dari Jepun mengumumkan akan menghentikan kerjasama dengan Limbungan Kapal Cina sepenuhnya. Pada 3 Oktober, mesyuarat tergempar IMO, Pertubuhan Maritim Antarabangsa, diadakan. Pihak berkuasa maritim dari pelbagai negara berkumpul di Ibu Pejabat London untuk membincangkan piawaian keselamatan kapal LNG. Insiden yang saya cetuskan telah menjadi isu global. Perkara yang paling mengejutkan adalah reaksi media. Wall Street Journal menjadikannya berita utama muka depan, runtuhnya pembinaan kapal Cina, kebangkitan Malaysia. Dengan sari kata, Anda boleh mencuri pelan reka bentuk, tetapi bukan falsafah. The Economist UK lebih tajam. Dalam artikel khas bertajuk Had Peniruan, ia mengkritik strategi kebangkitan teknologi Cina, menganalisis bahawa inovasi sebenar tidak boleh dicapai melalui peniruan semata-mata. Media Malaysia bersorak. Berita harian muka depan melaporkan tajuk Kekuatan Industri Kapal M yang dibuktikan oleh lautan. Ia melaporkan bahawa teknologi yang dibina selama 30 tahun akhirnya diiktiraf dunia. Saya bercakap jujur dalam temu bual dengan media Jerman. Saya mengakui bahawa pada mulanya saya juga terpedaya dengan harga dan membuat pilihan yang salah. Tetapi saya menekankan bahawa saya menyedari teknologi sebenar di Malaysia. Teknologi bukan nombor, tetapi falsafah. Kejujuran orang yang telah berjuang dengan lautan selama 30 tahun adalah teknologi sebenar. Kata-kata saya tersebar ke seluruh Jerman dan pendapat umum mula berubah. Dewan Perniagaan Hamburg mengeluarkan kenyataan yang memuji keputusan saya. Mereka mengiktiraf keberanian memilih kepercayaan walaupun perlu menanggung kerugian jangka pendek. Pada 10 Oktober, perubahan yang lebih besar bermula. Cheniere, pengimport LNG terbesar Amerika Syarikat, mengumumkan penandatanganan kontrak 20 kapal dengan Limbungan Kapal Malaysia. Kontrak mega bernilai 8 triliun won. Kata-kata CEO Cheniere Sonia sangat bermakna, kami mahukan kapal yang paling selamat. Kepercayaan diutamakan daripada harga.
Contoh yang saya tunjukkan telah memberi kesan kepada industri perkapalan global. Industri pembinaan kapal Malaysia berubah sepenuhnya. Pesanan membanjiri dan semua limbungan kapal utama Perdana Marine, Malaysia Marine, Heavy Engineering, MMHE, beroperasi pada kapasiti penuh. Harga saham melonjak. Email daripada Encik Hafiz sangat mengesankan. Terima kasih kepada keberanian Encik Eric, industri pembinaan kapal Malaysia sedang memasuki zaman kegemilangan baharu. Tetapi kami tidak akan berpuas hati. Kami akan berusaha lebih gigih. Sebaliknya, industri pembinaan kapal Cina jatuh ke dalam kemerosotan. Pesanan baharu menurun mendadak dan permintaan untuk mengkaji semula kontrak sedia ada membanjiri. China Ocean Shipbuilding Group yang dipimpin oleh Li Zhen akhirnya menjalani penstrukturan semula. Namun, sesuatu yang menakjubkan berlaku. 15 Oktober, Li Zhen mengumumkan lawatan ke Malaysia untuk membincangkan kerjasama teknologi. Saya menghadiri pertemuan antara Li Zhen dan Encik Hafiz di Kuala Lumpur. Sungguh mengagumkan melihat dua orang yang merupakan pesaing 2 bulan lalu duduk berhadapan. Li Zhen memulakan kata-kata, "Kami tersilap. Kami cuba mencuri teknologi, tetapi perkara yang perlu kami pelajari adalah kejujuran." Ketulusan terasa dalam suaranya. Jawapan Encik Hafiz sangat mengesankan. Teknologi tidak mengenal sempadan. Selagi ada niat untuk belajar dengan jujur, kami sentiasa bersedia mengajar. Saya terharu melihat dua orang yang dahulunya musuh bersalaman. Tidak lama kemudian berita yang lebih besar muncul. Industri pembinaan kapal Malaysia mengumumkan akan membangunkan teknologi generasi akan datang. Sistem navigasi autonomi berasaskan AI, kapal dorongan amonia mesra alam, dan kapal sel bahan api hidrogen. Mereka mengisytiharkan diri mereka sebagai peneraju teknologi masa depan. Seluruh dunia mula menumpukan perhatian kepada Malaysia sekali lagi. Mereka diiktiraf bukan sahaja untuk kesempurnaan teknologi lama, tetapi juga untuk keupayaan inovasi teknologi masa depan. Saya berbangga melihat semua perubahan itu. Satu keputusan berani yang saya ambil telah mengubah lanskap industri pembinaan kapal global. Tetapi yang paling penting adalah perkara lain. Dunia sedar semula bahawa teknologi sebenar bukanlah sesuatu yang ditiru, tetapi sesuatu yang dibina. Dan di tengah-tengahnya adalah nilai kepercayaan. Epilog, janji di lautan, pengiriman pertama. Setahun kemudian, saya mengalami saat yang mengharukan di dermaga Perdana Marine di Pasir Gudang, Johor. Jam 10 pagi, kapal LNG pertama yang dibina di Malaysia akhirnya diserahkan. Panjang 345 meter, lebar 53 meter. Luaran kapal itu kelihatan serupa dengan yang saya terima dari China setahun yang lalu, tetapi saya kini tahu perbezaannya. Encik Hafiz tersenyum di sebelah saya. "Encik Eric, kapal ini akan bersama lautan selama 50 tahun. Keyakinan terpancar dalam suaranya. Saya merasakan kebanggaan perajin berusia 30 tahun. Tetamu istimewa hadir pada majlis penyerahan kapal. Li Zhen juga terbang dari Beijing. Keangkuhannya setahun lalu telah hilang sepenuhnya. Sebaliknya, saya merasakan kerendahan hati dan kesediaan untuk belajar. Eric, keberanian Anda mengubah saya, kata Li Zhen kepada saya. Kini saya juga sedang belajar teknologi yang jujur. Beliau berkata, beliau telah menjalani latihan selama 6 bulan di Malaysia untuk mempelajari teknologi pembinaan kapal sebenar. Majlis penyerahan bermula. Encik Hafiz mengambil mikrofon dan berkata, kapal ini bukan sekadar alat pengangkutan. Ia adalah janji di atas lautan. Janji untuk mengangkut kargo dengan selamat. Saya memegang botol sampanya. Ia adalah upacara yang sama seperti setahun yang lalu, tetapi hati saya sama sekali berbeza. Kali ini, ia adalah saat bersama teknologi sebenar, kepercayaan sebenar. Apabila botol sampanya pecah pada badan kapal, saya teringat setahun yang lalu saat keangkuhan di Shanghai, memikirkan kembali betapa bodohnya saya. Jam 3 petang, kapal LNG baharu itu akhirnya berlayar. Laluan kali ini sama seperti setahun yang lalu, Pasir Gudang ke Wilhelmshaven, Jerman. Tetapi kali ini, terdapat keyakinan dan bukannya ketakutan. Kapten Hauser melaporkan melalui radio, semua sistem normal bersedia untuk berlayar sepenuhnya. Ketenangan yang berbeza sama sekali daripada suara Kapten Miller setahun yang lalu. Saya memerhatikan kapal itu beransur-ansur menjauh dari dermaga. Bendera Malaysia dan bendera Jerman berkibar bersebelahan di buritan. Pemandangan itu melambangkan perjalanan selama setahun. Encik Hafiz berkata di sebelah saya, Encik Eric, ini baru permulaan sebenar.
Perkongsian yang akan berterusan selama 50 tahun akan datang. Saya mengangguk. Saya berasa seperti telah bertemu dengan rakan kongsi sejati. Petang itu, majlis makan malam kecil diadakan di Pantai Teluk Bahang atau Pantai Desaru di Johor. Pegawai industri pembinaan kapal Malaysia dan syarikat perkapalan Jerman berkumpul. Majlis yang tidak dapat dibayangkan setahun yang lalu. Pengarah urusan Perbadanan Kemajuan Maritim Malaysia membuat ucapan toast, lautan hanya menerima orang yang jujur, seperti yang kita buktikan hari ini. Semua orang mengangkat gelas. Lee Zen juga bangun. Saya membuat kesilapan besar setahun yang lalu. Saya cuba mencuri teknologi. Tetapi Eric dan Encik Hafiz mengajar saya. Teknologi sebenar bukanlah untuk dicuri, tetapi untuk dipelajari. Tepukan gemuruh meletus. Sungguh menakjubkan bahwa orang yang dahulunya musuh kini menjadi guru dan pelajar. Selepas majlis makan malam, saya berjalan sendirian di tepi pantai. Mendengar bunyi ombak, saya merenung kembali setahun yang lalu. Saya kehilangan kapal 280 bilion won dan menanggung kerugian 1/5 triliun won, tetapi saya yakin saya memperoleh sesuatu yang lebih besar. Satu message teks tiba di telepon bimbit saya. Daripada Kapten Hauser, pelayaran lancar selama 12 jam. Semua sistem berfungsi dengan sempurna. Berlawanan sama sekali dengan 18 jam mimpi ngeri setahun yang lalu. 2 hari kemudian, berita yang lebih gembira diterima. Kapal LNG baharu itu berjaya melintasi Laut Cina Selatan tanpa sebarang masalah. Seminggu kemudian ia melintasi terusan Suez. 2 minggu kemudian, ia melepasi Selat Gibraltar. Berita pelayaran selamat yang disampaikan setiap kali terasa seperti hadiah kepada saya. 25 hari kemudian, pada 29 September, jam 6 pagi, saya menerima laporan terakhir. Kapal itu akhirnya tiba di Wilhelmshaven. 170.000 tan gas asli cecair telah diangkut dengan sempurna tanpa setitik pun tumpah. Saya bersorak di pejabat Hamburg. Semua kaki tangan turut bertepuk tangan. Kesengsaraan selama setahun akhirnya membuahkan hasil. Petang itu, email daripada Encik Hafiz tiba. Keberanian Encik Eric telah menyelamatkan industri pembinaan kapal Malaysia. Kini, kita adalah rakan kongsi sejati. Walaupun ayatnya pendek, keikhlasan terasa. Saya memandang keluar tingkap dan berfikir, betapa bodohnya pilihan yang saya buat setahun yang lalu dibutakan oleh ketamakan. Tetapi kerana kegagalan itu, saya dapat menyedari nilai sebenar. Kini, saya boleh yakin, teknologi bukan nombor, tetapi falsafah. Dan teras falsafah itu adalah kejujuran dan kepercayaan. Hari ini kapal LNG baharu terus melayari lautan, mengibarkan bendera Malaysia dan Jerman bersebelahan. Kapal-kapal itu bukan sekadar mengangkut kargo, mereka menunaikan janji di atas lautan. Saya sangka saya membeli teknologi, tetapi sebenarnya saya mempelajari kepercayaan, dan itulah pelaburan terbaik dalam hidup saya.